Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Khairul Naimah binti Muhammad Hera Anwar. Nombor pendaftaran saya 11 DKA 20F1004. Nama saya Lumah Kiwi Nuri. Nombor pendaftaran saya 11 DKA 20F1007. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nisha binti Anwar. Nombor pendaftaran 11 DKA 20F1019. Keperluan terhadap bekalan air bersih bagi setiap hidupan sememangnya tidak dapat dinafikan. Oleh sebab hampir 70% kandungan badan kita terdiri daripada elemen cecair, maka sudah pasti air dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. Air bersih yang kita peroleh daripada sumber bekalan pihak berkuasa atau melalui sistem bekalan air awam seharusnya mempunyai kualiti dan kuantiti yang dijamin. Bagi tujuan yang berkualiti dapat menepati piawaian minima yang diakui oleh World Health Organization (WHO) selepas melepasi proses olahan. Air yang disimpan di dalam tangki simpanan dialir melalui sistem agihan. Untuk kajian ini, kami telah memilih kawasan perumahan yang berada di Pagur Muar Johor. Kawasan ini mempunyai tanah yang berbukit dan kawasan perumahan yang luas. Pengagihan yang kami lakukan untuk sistem agihan di kawasan perumahan ini ialah sistem graviti. Sistem ini merupakan sistem yang menggabungkan kaedah graviti dan juga pam. Sistem graviti dapat digunakan jika air disalurkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah menggunakan daya graviti. Keadaan ini dapat diperhatikan jika logik olahan ataupun kolam simpanan air terletak di paras yang lebih tinggi daripada pengguna. Oleh itu, pengagihan air kepada pengguna dari tangki ataupun kolam disalurkan secara graviti dan bertekanan. Ini bermakna semua pengguna perlu berada di kawasan paras yang lebih rendah daripada tangki. Untuk sistem graviti ini, air yang berada di kawasan yang tinggi empangan ataupun tempat yang berada di kawasan paling tinggi sesebuah kawasan. Air daripada empangan itu, air dari dasar empangan dipam naik ke loji rawatan. Seterusnya, di loji rawatan, air yang telah disedut dari empangan akan ditapis untuk menghasilkan sampah ataupun objek besar yang akan merosakkan pam. Setelah ditapis, klorin akan dimasukkan untuk membunuh kuman untuk memastikan air yang bersih dan selamat digunakan. Kemudian, air akan dilepaskan ke tangki perkhidmatan. Di tangki perkhidmatan itu, air yang telah dirawat akan disimpan untuk kegunaan pengguna di kawasan perumahan ataupun perindustrian. Seterusnya, di kawasan pengguna ataupun kawasan perumahan itulah merupakan kawasan yang akan menerima air yang telah dirawat. Dalam kajian ini, kami menggunakan sistem drip, iaitu semua hujung paip disambungkan antara satu sama lain. Ia sesuai digunakan di dalam kawasan perumahan. Air mengalir dalam pelbagai arah bekalan tidak terputus apabila penyelenggaraan dilakukan. Tekanan akan sentiasa terkawal. Tapi sistem drip ini juga mempunyai kekurangan iaitu kos pemasangan yang tinggi dan juga sukar direka bentuk kerana banyak menggunakan batang paip, injap dan sambungan paip bercabang sistem grip. Seterusnya, soalan kedua. Kawasan perumahan terdiri daripada 22 deretan rumah teres di mana setiap baris mempunyai 30 unit rumah dan bilangan penghuni seunit adalah lebih kurang 6 orang. Dengan menggunakan formula mining, dan itu dapat diperolehi dengan membuat andaian aliran dalam pembentung adalah penuh. Kriteria yang diperlukan adalah seperti berikut. Cerun pembentung 1/200, keperluan air per kapita 200 liter per orang sehari. Kadar aliran 5 untuk populasi kurang daripada 10,000 orang. Perkali kekerasan sama dengan 0.013. Isi rumah 6 orang per unit. Laju pembersihan sendiri 0.45 meter per second. Ini penyelesaian untuk dapatkan diameter. Untuk langkah pertama perlu cari Q, iaitu 30 darab 5 darab 6 darab 250. So dapat jawapan 225,000 liter per day. 225,000 darab 10 kuasa negatif 3 dan akan dapat jawapan 2.6 meter cube per second. Untuk langkah seterusnya, dapatkan full flow iaitu M, B per 4. Untuk dapatkan V, Q per A sama dengan 1 per N darab M kuasa 3 per 2 darab I kuasa 1 per 2. Velocity sama dengan Q per A sama dengan 1 per N darab M kuasa 3 per 2 darab I kuasa 1 per 2. Q per A 2.60 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi pi D kuasa 2 bagi 4.
sama dengan 1/n darab D per 4 kuasa 3/2 darab 1/200 kuasa 1/2. 2.60 darab 10 kuasa negatif 3 sama dengan 1/0.013 darab 0 kuasa 2/3 darab 1/4 kuasa 2/3 darab 1/200 darab kuasa 1/2 darab pi D kuasa 2 bahagi 4. D kuasa 2/3 darab D kuasa 2 sama dengan 2.60 darab 10 kuasa negatif 3 darab 0.013 darab 4 bahagi 0.397 darab 0.071 darab pi. So akan dapat 7.625 darab 10 kuasa negatif 5. D sama dengan 0.0286 meter. Untuk dapatkan flow velocity, V sama dengan 2.60 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi pi darab 0.0286 bahagi 4. So V sama dengan 4.047 meter per second. Oleh kerana V sama dengan 4.047 meter per second lebih besar daripada 0.45 meter per second, the flow velocity is appropriate. Soalan 3. Tujuan proses rawatan air ialah untuk mengalihkan pencemaran yang ada pada air atau menurunkan kepekatan sebarang pencemaran supaya air menjadi sesuai untuk kegunaan air yang diingini. Satu contoh penggunaan ialah mengalihkan air yang telah digunakan ke alam sekitar tanpa menyebabkan kesan ekologi yang buruk dan membahayakan kesihatan. Rawatan kubahan adalah proses yang memindahkan kebanyakan pencemaran dari air buangan atau kumbahan dan menghasilkan sesuatu anak sungai cair yang sesuai untuk pembuangan ke alam semula jadi. Untuk berkesan, kumbahan harus dikirakan ke sebuah kilang rawatan paip dan infrastruktur yang sesuai dan proses sendirinya seharusnya ditakluk pada regulasi dan kawalan. Untuk yang pertama adalah peringkat saringan dalam kurungan pengudaraan. Pra-pengudaraan sebelum rawatan primer kadang-kadang disediakan untuk tujuan mendapatkan penyingkiran pepejal yang lebih besar dalam tangki pengudapan. Selain itu, untuk membantu dalam penyingkiran grease dan minyak yang dibawa dalam air sisa. Seterusnya, untuk penjagaan air septik sebelum rawatan selanjutnya. Akhir sekali ialah pengurangan BOD. Pra-pengudaraan dicapai dengan memasukkan udara ke dalam air sisa untuk tempoh 20 hingga 30 minit dalam aliran reka bentuk. Ini boleh dicapai dengan memaksa udara termampat ke dalam air sisa setiap galen air sisa apabila 30 minit pengudaraan disediakan atau dengan pengadukan mekanikal di mana air sisa dikacau atau digoncang supaya permukaan baru terus bersentuhan dengan atmosfera untuk penyerapan udara. Seterusnya, peringkat rawatan petang. Semasa proses rawatan primer, pepejal organik dan bukan organik dikeluarkan daripada mempengaruhi air sisa melalui penjernihan, tangki pengendapan atau proses fizikal lain. Baik, seterusnya untuk yang ketiga adalah peringkat rawatan kedua. Dalam proses anak cemar teraktif, reaktor pertumbuhan tersebar ialah tangki pengudaraan atau besin yang mengandungi pengantungan air sisa dan mikroorganisma campuran objek keras. Kandungan tangki pengudaraan dicampur dengan kuat oleh peranti pengudaraan yang juga membekalkan oksigen kepada pengantungan biologi. Peranti pengudaraan biasanya digunakan termasuk peresap tenggelam yang membebaskan udara termampat dan mekanikal pengudaraan permukaan yang memasukkan udara dengan menggerakkan permukaan tersair. Yang terakhir adalah peringkat rawatan terakhir. Selepas memenuhi semua spesifikasi piawaian, air bersih dimasukkan semula ke alam sekitar. Walaupun ujian berterusan sepanjang proses rawatan air sisa untuk mendapatkan aliran air, penjelasan dan pengudaraan optimum, ujian akhir dilakukan untuk memastikan efluent yang keluar dari loji memenuhi spesifikasi piawaian.